Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia berikutan dengan tragedi nahas kapal terbang Sriwijaya ASJ-182 yang terhempas di Laut Jawa dan mengorbankan seramai 62 orang penumpang termasuk anak buah kapalnya pada 9 hari bulan Januari 2021. Sejak awal penubuhan sukarelawan belia sehingga kini, ianya terus menunjukkan ketekunan, komitmen yang berterusan dan semangat dalam berkhidmat dan menabur bakti kepada negara. Melihat akan komitmen yang semakin bertambah, namun semangat sukarelawan belia tidak pernah lenyap atau kendor serta terus mendapat sokongan daripada masyarakat di negara ini. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, berucap demikian semasa majlis pelancaran Warta Belia edisi ke-6 sempena 300 hari penubuhan sukarelawan belia. Kementerian pun tidak akan lupa juga kepada habis kita, dan kita ini merasa bersyukur bahawa Duli Yang Maha Mulia telah pun memberikan satu penghormatan yang tinggi kepada habis kita dengan memberikan bukan saja allowance akan tetapi memberikan pengiktirafan selalu di dalam titah mengenai dengan sukarelawan dan khususnya sukarelawan belia dalam memberikan khidmat semasa COVID-19. Masa berlalu begitu cepat, walau bagaimanapun semangat, ketekunan, komitmen para sukarelawan belia tidak pernah hilang walaupun setitik bermula daripada hari pertama hinggalah kepada hari 300. Malahan yang setitik itu menjadi berpuluh-puluh, beratusan-ratusan, beribu-ribu titik komitmen habis kita semakin bertambah, bukan pelang hilang, akan tapi semangat habis kita tidak pernah kendur, tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap, akan tapi terus memberikan khidmat bakti kepada negara. Tahniah kepada keseluruhan sukarelawan belia, amat membanggakan. Warta Belia edisi 6 adalah kesinambungan daripada Warta Belia sebelum ini yang merakamkan catatan aktiviti sukarelawan belia sejak hari pertama lagi. Menerusi Warta Belia tersebut, 300 hari sukarelawan belia memberi makna bagi para sukarelawan menjadi wadah rentetan peristiwa-peristiwa penting perjuangan sukarelawan belia. Antara yang hadir, Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui wakilnya Awang Haji Minor Hadi bin Haji Mir Hassan, pemangku Ketua Pegawai Operasi kepada sukarelawan belia. Sumbangan adalah berupa vest dan PPE untuk kegunaan sukarelawan belia sewaktu bertugas. Sejak beroperasinya sukarelawan belia pada bulan Mac tahun lalu, sejumlah 2,511 orang berdaftar di bawah sukarelawan belia. 10 prioriti economic deliverables di bawah tunggak Komuniti Ekonomi ASEAN mengikut tema ASEAN 2021 iaitu We Care, We Prepare, We Prosper dicadangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan Ekonomi ASEAN 2021 yang diadakan secara persidangan video. Mesyuarat ini menandakan permulaan mesyuarat-mesyuarat ekonomi yang akan dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dan pengerusi kepada ASEAN bagi tahun 2021. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh pegawai-pegawai ekonomi kanan serta wakil-wakil daripada kesemua negara ASEAN. Priority Economic Deliverables tersebut terbahagi kepada 3 teras strategi iaitu pemulihan untuk memastikan pemulihan rantau berikutan impak pandemik
COVID-19. Fokus dihasratkan kepada penjelasan peraturan-peraturan berkenaan langkah-langkah bukan tarif dan memudah cara pelaburan ke rantau ini. Penyediaan sebuah peta jalan bagi pemulihan sektor pelancongan sebagai garis pandu kepada penyediaan perancangan dan solusi-solusi yang komprehensif dan selaras serta membuka peluang pasaran dan kerjasama baru bagi ASEAN, terutamanya melalui pelancaran perundingan bagi kemungkinan untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Kanada. Digitalisasi ke arah memupuk ASEAN menjadi rantau yang berdaya tahan dengan memanfaatkan teknologi baru. Fokus diberikan kepada penyediaan persekitaran e-dagang dan ekosistem digital yang selamat, terjamin dan harmoni. Dan sustainability ke arah memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lestari di rantau ASEAN. Fokus diberikan kepada penyediaan garis pandu dan dukungan kepada perusahaan mikro, sederhana dan kecil MSME, peralihan tenaga yang lestari dan juga kerjasama di dalam bidang mineral. Dr. Hajah Mai Faizah dalam ucapannya juga mengalu-alukan ketua-ketua dan pegawai kanan ekonomi ASEAN SEOM yang menghadiri mesyuarat tersebut. Tahun ini, negara Brunei Darussalam meneruskan proses ASEAN bagi memajukan agenda integrasi ekonomi dan pemulihan di rantau ini. Pada masa yang sama, negara ini berharap untuk meneruskan momentum dan usaha yang telah dilakukan oleh Vietnam selaku tuan rumah dan pengerusi sebelumnya. Mesyuarat antara lain membincangkan keutamaan tahunan di bawah bidang kuasa SEOM 2021, program kerja SEOM untuk 2021 serta cadangan jadual mesyuarat-mesyuarat ekonomi ASEAN tahun ini. Mesyuarat rasmi pertama bagi SEOM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan akan berlangsung secara maya pada 20 hingga 28 Januari ini. Di sebalik menghadapi implikasi besar dan cabaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, negara Brunei Darussalam masih mampu melaksanakan keutamaan-keutamaan negara. Salah satu keutamaan tersebut adalah memberikan pendidikan kepada semua. Setiap sekolah dan institusi pendidikan tinggi menyesuaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran bagi memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan menerapkan bekerja dari rumah dan mengintegrasi teknologi. Justru Universiti Brunei Darussalam meneruskan hasratnya menganjurkan pesta kerjaya yang diadakan secara bersemuka dan secara dalam talian untuk semua selaras dengan visi negara untuk menjadikan negara pintar. Perkara ini dijelaskan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan semasa Majlis Perasmian Pesta Kerjaya Universiti Brunei Darussalam UBD 2021. The national aspirations under Vision 2035, the Ministry of Education through its Higher Education Division collaborates with all public and private higher education institutions as well as technical and vocational institutions in conducting the graduate employment studies and the employer satisfaction surveys. These studies aim to monitor and evaluate the marketability and on-the-job performance of our graduates. The analysis will hopefully provide an insight into the effectiveness of the current policies and strategies. Thus, it is also advantageous for higher educations, including UBD, to utilize the findings to develop and implement initiatives that can boost employers' confidence in hiring their graduates and therefore increasing the employment rates of their graduates. This is in parallel with the Ministry of Education's vision of quality education, dynamic nations, which commits the ministry to provide equitable quality education in order to develop students to become positive and responsible individuals who can contribute positively to the nation. Dayang Nur Atira Solehah binti Haji Muhammad Saleh, pengerusi bersama Pesta Kerjaya UBD, antara lain mengongsikan dianjurkan untuk kali ke-6 Pesta Kerjaya tahun ini menggunakan pendekatan yang berlainan daripada sebelumnya.
In this sixth installment, UBD Career Fair is taking a blended approach. Students, alumni and potential employees may access the UBD Career Fair virtually via ubdcareerfair.com. Pesta Kerjaya Anjuran Pusat Rangkaian Pekerjaan dan Latihan Kerjaya UBD Connect dengan sokongan Pejabat Perhubungan Alumni dan Kemajuan UBD OWARA diadakan sehingga Sabtu ini. Sepanjang pesta 5 hari, beberapa ruang kampus disediakan bagi temuduga atau walk-in interview untuk mengisi jawatan kosong. 40 penyertaan diterima dalam pesta ini dari pelbagai sektor yang menyediakan lebih 170 peluang pekerjaan untuk bekerja secara sepenuh masa, sementara serta penempatan kerja. Di samping itu, pelajar, alumni dan pencari pekerjaan boleh mengakses Pesta Kerjaya UBD secara dalam talian melalui www.ubdcareerfair.com. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Awang Adenan Jurutera Kerja Kanan di Jabatan Kerja Raya dinaikkan pangkat sebagai pengarah perkhidmatan bangunan di Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan mulai 12 Disember 2020. 17 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan Kelmarin dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan di negara ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 173 dengan kes sembuh seramai 153 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 32 kes. 627 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,054 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 238 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 85,636 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan melalui kerjasama Pusat Perubatan Gleneagles Jerudong Park dan Unit Kesihatan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan dan Alam Sekitar Kementerian Hal Ehwal Ugama buat pertama kali mengadakan jeraiwara dengan aktiviti sesi pemeriksaan kesihatan bagi para pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut. Pemeriksaan diadakan selama 5 hari di kementerian berkenaan. Aktiviti tersebut merupakan program Workplace and Health bagi warga perkhidmatan awam sesi 2020-2021 yang bertujuan untuk memberikan pendedahan dan peluang kepada para pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan bagi mengikuti program kesedaran kesihatan sesi kursus gaya hidup sihat dengan menekankan kepentingan tindakan bersepadu dalam mencegah, mengesan dan menangani faktor-faktor risiko penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sebagai langkah permulaan dan pemantauan, Pusat Promosi Kesihatan juga terlibat dalam sama-sama menyokong Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk mengadakan pelbagai program promosi kesihatan di tempat kerja. Peringkat saringan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya berlangsung selama 7 hari yang dibahagikan kepada 5 kategori. Peringkat saringan memperdengarkan bacaan bagi kategori A. Musabakah menghafaz Al-Quran dijalankan secara tertutup di Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Jalan Ong Sumping. Seramai 20
Seramai 298 orang menyertai musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kali ini. Hanya 12 peserta akan dipilih bagi setiap kategori untuk melayakan diri ke peringkat separuh akhir kebangsaan. Pertandingan merupakan salah satu projek tahunan Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS bagi menyemarakkan Hari-Hari Kebesaran Islam dan merupakan pengisian dalam acara majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara yang diadakan setiap tahun.